Assalamualaikum, selamat pagi ya. Alhamdulillah pagi ini saya dan rakan-rakan daripada MAFI dan rakan-rakan jemputan lain sedang berada di ladang Lembah Cuping ya. Hari ini kita ada sesi ataupun program penuaian jagung bijian yang telah kita mulakan penanamannya sebelum ini melalui syarikat peneraju Green World Genetic GWG. Dan kita laksanakan program ini bersama dengan Jabatan Pertanian dengan kerjasama pelbagai jabatan agensi termasuk Jabatan Pertanian Veterina, MARDI, FGW dan lain-lain. Rakan-rakan kita yang bersama dalam usaha kerajaan untuk kita mengatasi masalah kebergantungan yang tinggi kepada pengimportan jagung bijian untuk industri, khususnya untuk haiwan ternakan. Dari konteks Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, kita melihat terdapat keperluan yang cukup tinggi untuk kerajaan mencari formula baru bagaimana kita nak mengatasi masalah importation ataupun pengimportan jagung bijian yang sangat tinggi daripada luar negara. We can say that now kita almost net importer untuk produk jagung bijian. Sebab itu usaha telah dimulakan dan usaha ini memerlukan tempoh sekurang-kurangnya 15 tahun kerana ada 3 fasa utama yang akan kita laksanakan. Kita sedang berada di hujung fasa rintis selama 5 tahun bermula 2018 hingga 2022 dan selepas ini kita akan memulakan fasa pengukuhan juga mengambil masa antara 4 ke 5 tahun. Selepas itu kita akan buat fasa pengembangan sehingga 2032. Jadi tempoh masa ini diperlukan supaya kita dapat membina satu industri yang stable. Jadi memerlukan banyak penelitian, kajian dan juga penglibatan daripada pelbagai pihak yang berkepentingan ya. Jadi hari ini alhamdulillah semua pihak yang berkepentingan berada bersama dalam sesi ini dan kita melihat dari pelbagai aspek masing-masing ya, dari sudut penanaman, dari sudut penggunaan benih yang sesuai, cuaca, dari segi kawalan kualiti dan lain-lain ya. Jadi semua ekosistem ini perlu kita bina dengan betul supaya akhirnya kerajaan dapat mewujudkan satu dasar penanaman jagung bijian yang kukuh, yang jelas supaya industri player dapat datang dan menyertai kerajaan untuk mengusahakan industri yang sedang kita bina ini. Untuk rekod, sekarang ini kita mengimport jagung bijian tak kurang daripada 4 juta metrik tan. Nilainya lebih kurang 60.2 bilion setahun. Jadi kalau 60.2 bilion ini dapat kita lontarkan kepada domestic industri dalam negara, maka ini merupakan satu lagi sumber kekayaan baru untuk rakyat, untuk industri, untuk pemain industri dalam negara kita. Jadi kita melihat ini satu inisiatif yang sangat penting dan sangat bermakna dan kementerian akan terus menjayakan, menyokong siapa saja yang berminat untuk terlibat ya. Sasaran kita daripada 6.2 juta bilion ringgit Malaysia yang kita belanjakan ataupun 4 juta metrik tan, kita nak kurangkan sehingga 30% dahulu by 2030. Jadi 30% pengurangan itu memerlukan keluasan tanah yang besar. Jadi kita sedang berusaha untuk membawa sekali rakan-rakan pemain industri yang terlibat dalam penanaman di Malaysia, terutama sekali yang terlibat dengan komoditi-komoditi besar. Saya difahamkan di bawah Kementerian Komoditi, mereka mensasarkan 6 juta hektar sawit di Malaysia. Dan kita sedang berbincang dengan pemain-pemain industri sawit, sekiranya mereka dapat memperuntukkan 10% daripada tanah yang mereka ada, maka kita sudah boleh menghasilkan sekitar 600,000 hektar kawasan penanaman jagung bijian yang mampu menghasilkan sekitar 3 juta tan. Jadi ini bermakna bukan sekat 30%. Kalau semua masuk, semua bersetuju untuk bersama kita boleh mencapai sekitar 70% daripada keperluan negara. Jadi itulah yang kita perlu yakinkan. Pertama sekali, fasa rintis untuk kita test dulu kesesuaian cuaca, tanah, benih dan juga readiness of our farmers. Kemudian fasa pengukuhan, kita akan improvise semua pendekatan kaedah yang kita gunakan, termasuk menggunakan teknologi terkini, IoT, internet routing, all the drones dan machinery yang betul, mekanisasi dan automation ya. Kemudian pasal pengembangan, kita akan perluaskan penanaman ini kepada bukan sahaja di kawasan Cuping ini, tetapi seboleh mungkin di semua kawasan yang kita zonkan tadi, zon 1, kebanyakan terdapat di Kedah dan Perlis, Kelantan, Terengganu dan Johor. Jadi kawasan-kawasan ini berpotensi besar disebabkan cuacanya yang baik ya. Jadi
dalam menjayakan usaha ini, kementerian alone tidak mampu. Sebab itu kita akan bawakan industry players. Sekarang ini GWG bersama dengan kita, dan saya dan pasukan di kementerian sedang berusaha untuk membawa sekali semua GLC. Khususnya GLC yang terlibat dengan penanaman sawit. Sawit penting, tetapi kalau lihat comparatively harga jagung dan sawit sekarang, harga jagung adalah lebih tinggi, RM1,800 per metrik tan. Jadi ini satu peluang yang cukup besar untuk kita. Kita tidak boleh mengharapkan small farmers untuk embark into this industry kerana terdapat banyak limitation. Sebab itu kita nak galakkan pemain industri besar yang mempunyai kapasiti besar, mempunyai struktur bisnes yang baik untuk mereka terlibat dalam industri ini, dan akhirnya dia dapat membantu bukan saja meningkatkan penghasilan dalam negara, kita juga nak membantu mengurangkan importation, pengaliran keluar currency kita keluar negara, dan juga kita nak menggunakan wealth creation itu untuk rakyat negara kita. Bukan lagi kita beli daripada negara luar, daripada Brazil, Argentina, Indonesia, Thailand dan lain-lain. Kita nak hasilkan dalam negara. Ini adalah sebahagian daripada agenda di bawah agenda besar kita di bawah security makanan, food security yang sedang kita usahakan sekarang. Untuk rekod juga, kita berdepan sentiasa dengan masalah kenaikan harga makanan, komoditi makanan utama, khususnya ayam, daging dan lain-lain. Ia berkait rapat dengan makanan. Jadi kalau kita dapat selesaikan isu supply of makanan untuk ternakan, maka pastinya kita dapat mengawal harga komoditi ini, dan rakyat akan mendapat manfaat yang lebih dan mengurangkan apalagi perbelanjaan kerajaan untuk subsidi dan lain-lain. Sekarang ini kerajaan terpaksa cushionkan harga dengan subsidi. Jadi kerajaan tidak mampu selamanya untuk cushionkan atau untuk kita mencari kaedah yang paling mudah dalam ekonomi, iaitu memberikan subsidi yang mana akhirnya membebankan kerajaan. Jadi kita akan cuba selesaikan masalah ini dengan cara itu. Ya.